Kalau dalam kehidupan zaman sekarang ni payah kita nak lari daripada riba, terutamanya kalau melibatkan kita buat pinjaman dan sebagainya. Macam kita habaq itulah tuan-tuan, banyak benda kita boleh beli cash, tapi rasanya kalau nak beli rumah, tanah, kereta, hak ni bukan satu benda yang kita berkemampuan nak mengeluarkan satu jumlah yang besar. Dan kalau kereta mungkin boleh gagah lagi, dia ada lagi hak 40,000, 50,000. Rumah ni tuan-tuan nak cari mana? Kita pula duduk di Pulau Pinang. Allah, Pulau Pinang ni dulu orang kita belah pulau, orang lari main belah seberang lah, seberang pun tuan-tuan weh. Pi corok-corok hujung mana penaga-penaga ke apa pun, harga dah ni dah pukul naik. Asal kawasan Nyok Sebatang ni dulu ni bukannya kata mahal apa mana pun. Lah ni cuba buka tanah luar tengok. Kan, kaya 7 keturunan. Dan kemusnahan tu juga mungkin melibatkan dalam bentuk akidah. Kalau macam hari ni tuan-tuan kita tengok akidah umat Islam tuan-tuan, kita duk nampak macam okey sebab kita duk main masjid. Tuan-tuan tengok dah akidah anak-anak muda hari ni macam mana tuan-tuan. Tadi saya terbaca dalam satu posting Facebook daripada The Patriots. Dia menceritakan bahawa Twitter, tuan-tuan tak tahu Twitter, tapi anak-anak tuan-tuan dia tahu. Twitter ni dia adik-beradik, Facebook, Instagram, semua ni lah, dia laman sosial lah tuan-tuan. Antara sarang liberal yang terbesar sekarang ni tuan-tuan. Banyak orang duk mendakyah mereka punya liberalnya tuan-tuan dalam tu. Minggu lepas saya terbaca satu posting tuan-tuan, bagaimana ada satu pertubuhan liberal yang dia menyamaratakan semua agama. Dia buat satu tempat macam kuil tuan-tuan. Dalam kuil tu dia ada lambang agama Hindu, dia ada lambang agama Buddha, dia ada lambang agama Islam, semua agama ada. Kononnya dia kata apa, dia ambil kebaikan daripada setiap agama digabungkan tuan-tuan. Dan ada pula wakil orang Islam yang duduk dalam tu. Ingat tuan-tuan, bala Allah turun, semua orang kena. Nampak COVID di Malaysia ni tuan-tuan, first kali kluster yang turun, kluster paling besar, kluster apa? Kluster tabligh. Tabligh ni tuan-tuan, insya-Allah tabarakallah, antara hamba-hamba Allah yang hebat amal ibadat mereka, dengan zikir dia, dengan ta'lim dia, dengan tahajud dia, qiyam dia, bacaan Quran dia, pemurah dia, baik dia. Tapi kena mereka dulu tuan-tuan. Nak mana kata apa, Allah nak tunjuk kalau aku turunkan siapa-siapa pun boleh kena. Tapi kita seolah-olah memanggil bala Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kitab Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Zahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan senang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi sayang kita tuan-tuan. Allah Taala pilih kita untuk hadir ke rumahnya sekali lagi tuan-tuan, membuktikan keimanan. Masih ada rasa takut kita kepada Allah, rasa percaya kita kepada Allah. Allah Ta'ala hadirkan hati dan kaki kita ke rumahnya untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar-besar nikmat yang wajib, yang mesti kita syukuri, dan teruskan berdoa minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala nikmat yang kita dapat pada hari ini, kemudahan, kesenangan, keimanan, kesihatan, kekuatan, semua ni Allah Ta'ala kekalkan pada diri kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah SWT, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan izinnya kita dipertemukan pada malam ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Ringkasan Al-Kabair, di mana pada malam ni tuan-tuan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita pada dosa yang ke-10 di bawah tajuk riba. Jadi alhamdulillah bulan lepas kita mula tajuk baru, satu tajuk yang pada perkiraan kita tuan-tuan sebenarnya kalau dalam kehidupan zaman sekarang ni payah kita nak lari daripada riba. Terutamanya kalau melibatkan kita buat pinjaman dan sebagainya. Macam kita habaq hari itulah tuan-tuan. Banyak benda kita boleh beli cash. Tapi rasanya kalau nak beli rumah, tanah, kereta, hak ni bukan satu benda yang kita berkemampuan nak mengeluarkan satu jumlah yang besar. Dan kalau kereta mungkin boleh gagah lagi, dia ada lagi hak 40,000, 50,000. Rumah ni tuan-tuan nak cari mana? Kita pula duduk di Pulau Pinang. Allah. Pulau Pinang ni dulu orang kita pulau-pulau, orang lari main belah seberang lah. Seberang pun tuan-tuan weh. Pergi corok-corok hujung mana, penaga-penaga ke apa pun. Harga dah ni dah pukul naik. Rasa kawasan Nyok Sebatang ni dulu ni bukannya kata mahal apa mana pun. Lah ni cuba buka tanah luar tengok. Kan? Kaya 7 keturunan. Harga klinik tuan-tuan, mana kita nak cari 200,000, 300,000 nak bayar seketui. Maka kita kena libatkan pinjaman. Bila libatkan pinjaman, kadang-kadang nak tengok hak syariah ni mahal. Bila kita baca sampai ke 30 ton contoh kita buat pinjaman, rugi banyak ni. Ambil konvensional. Bila ambil konvensional, secara langsung kita melibatkan diri kita dengan riba. Dan pada penghujung bulan lepas, kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana kita tengok yang disebut di dalam kitab asal, bagaimana Nabi SAW bagi tahu, ketika mana Nabi dimi'rajkan, Nabi kata, aku dengar pada langit yang ke-7 di atas kepalaku seperti guruh dan petir. Maka aku terlihat beberapa orang yang perut mereka gendut seperti rumah layaknya. Di situ pula aku terlihat ada kumpulan ular-ular kala jengking bergantungan di merata perutnya yang gendut itu. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Lalu menjawab Jibril alaihissalam, mereka itulah orang-orang pemakan riba. Antara azab yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada orang yang makan riba tuan-tuan, mereka ni badan mereka cukup besar. Sebab perut ni duk kenyang dengan harta haram, Allah Ta'ala bangkitkan mereka gendut mereka ni tuan-tuan. Perut besarnya ni tuan-tuan, lagaknya seperti sebuah rumah. Perut besar rumah tuan-tuan ni. Melelong sana, melelong sini, tak boleh nak berdiri tegak. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, penuh pada perut yang besar tu tuan-tuan, segala binatang-binatang yang bisanya tak perlu dihabaq tuan-tuan. Kalau kita kata kat dunia ni tuan-tuan, ular tedung lah orang kata bisa dia ni boleh bawa sampai mati tuan-tuan. Di akhirat tuan-tuan, bisa tedung, kalau lah kata ada tedung di akhirat tu, ular kita tak tahu ular apa, cuma dia sebut ular. Tapi bisa dia tuan-tuan, sudah tentu beribu kali ganda daripada bisa ular yang ada di dunia. Masalah dia, kena sakit tapi kena patut tak mati. Maka sakit tu akan kekal, sakit tu akan merebak ke seluruh badan. Hak tu baru bangun daripada mahsyar, bangun daripada kubur, tak pi ke mahsyar lagi, tak dihisap lagi, duk tunggu turn lagi. Duk ada kat situ, duk kena seksa sedia. Itu antara yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Baik, hari ini kita nak sambung tuan-tuan di muka surat yang ke-63.
Di pertengahan kitab, insya-Allah kita ambil permulaan daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abdullah tu. Jumpa tak? Baik. Sayyidina Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma meriwayatkan daripada bapanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berleluasa zina dan riba di sesuatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kemusnahan negeri tersebut. Boleh nampak tuan-tuan? Jelas hadis ni. Lah ni zina banyak tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak ada handphone canggih kot. Kalau tuan-tuan ada handphone canggih, tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Zina hari ni tuan-tuan melibatkan anak-anak kita cukup rancak tuan-tuan ni. Rasanya kata pisang goreng pun orang jual tak laku lagu tu tuan. Zina sangat berleluasa tuan-tuan. Cukup banyak dah ni tuan-tuan. Nabi sebut dua benda, zina dengan riba. Riba memang tak boleh lari ya tuan-tuan. Kalau kita pergi bank-bank biasa buat pinjaman pun di sana ada riba. Apatah lagi pinjaman hak jenis tak berlesen ni. Hak sebut nama alung lah apalah tuan-tuan. Hak tu lagi terang-terang ada riba. Dia tetap siap dah persen yang dia akan ambil apa semua. Tu pun orang bila tak lepas nak pergi bank, pergi cari pokok alung ni tuan-tuan. Demi nak mendapatkan sedikit wang, keuntungan dan sebagainya, sanggup menggadaikan akidah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, tunggu. Keizinan akan diberikan oleh Allah untuk dimusnahkan negeri tersebut. Tuan-tuan, cuba kita tengok tuan-tuan ke belakangan ni tuan-tuan. Macam-macam benda mai kat kita tuan-tuan. Macam-macam benda. Kalau dululah saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, satu penyakit yang tak pernah ada, mungkin tuan-tuan kecil tak pernah dengar kot, kencing tikus. Saya pernah sebut di sini. Kan? Tak pernah ada pun kencing tikus. Tiba-tiba mai kencing tikus. Lepas tu ni hak terbaru ni dengan COVID lah, dengan hak tu, dengan hak ni tuan-tuan. Macam-macam kemusnahan Allah Ta'ala hantar di seluruh dunia. Sebab kita boleh tahu tuan-tuan, riba ni dia sedang berjalan di seluruh dunia. Hanya beberapa tempat saja yang Alhamdulillah pemimpin dia tak mengenakan riba kepada pinjaman terhadap rakyatnya. Boleh kata hampir seluruh dunia tuan-tuan. Lebih daripada 90%. Semuanya ada sistem riba, terutamanya dalam pinjaman. Dan kemusnahan tu juga mungkin melibatkan dalam bentuk akidah. Kalau macam hari ni tuan-tuan kita tengok akidah umat Islam tuan-tuan. Kita duk nampak macam okey sebab kita duk main masjid. Tuan-tuan tengok dah akidah anak-anak muda hari ni macam mana tuan-tuan. Tadi saya terbaca dalam satu posting Facebook daripada The Patriots. Dia menceritakan bahawa Twitter, tuan-tuan tak tahu Twitter, tapi anak-anak tuan-tuan dia tahu. Twitter ni dia adik-beradik, Facebook, Instagram apa semua ni lah, dia laman sosial lah tuan-tuan. Antara sarang liberal yang terbesar sekarang ni tuan-tuan. Banyak orang duk mendakyah mereka punya liberalnya tuan-tuan dalam tu. Minggu lepas saya terbaca satu posting tuan-tuan, bagaimana ada satu pertubuhan liberal yang dia menyamaratakan semua agama, dia buat satu tempat macam kuil tuan-tuan. Dalam kuil tu dia ada lambang agama Hindu, dia ada lambang agama Buddha, dia ada lambang agama Islam, semua agama ada. Kononnya dia kata apa? Dia ambil kebaikan daripada setiap agama digabungkan tuan-tuan. Dan ada pula wakil orang Islam yang duduk dalam tu. Hak ni semua orang yang tak heran dengan akidah tuan-tuan ni. Orang yang hati dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keindahan dunia semata-mata. Wal-iazubillah. Mohon lindung kepada Allah hati kita jadi lagu ni. Hari ni orang tak heran dah dengan semayang tuan-tuan. Semayang tak semayang pun orang tak kira dah. Puasa lah ni pun tuan-tuan, bulan Ramadan. Berapa ramai umat Islam yang secara terang-terangan mereka boleh makan di depan orang, tak malu lah. Sedikit demi sedikit tuan-tuan, kemusnahan. Mungkin juga kemusnahan tu boleh datang dalam bentuk agama kita. Bagaimana orang mempergunakan agama demi meraih kedudukan. Sebenarnya hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok apa berlaku di sekeliling kita ni tuan-tuan, terutamanya dalam pentadbiran politik dan sebagainya tuan-tuan, kita pun jadi pening tuan-tuan. Kita tak tahu dah agama kita ni nak letak di mana tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa tuan-tuan, balik kepada asal kita iaitu baginda Nabi SAW. Baginda diutuskan untuk menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran, Allah Ta'ala bagi kita kecerdikan, kita boleh fikir tuan-tuan, pilih yang elok, jalan mana yang akan menegakkan la ilaha illallah. Itulah jalan yang kita kena pilih tuan-tuan.
Hari ni jadi celaru tuan-tuan. Lompat sana, pindah sini, beli dia tu, jual dia ni. Kita dah dengar benda tu tuan-tuan. Sampai kita pun dah jadi heran. Kadang-kadang ada orang yang dah naik fed up dah tuan-tuan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku ni? Kita bagi kuasa kepada orang yang kita rasa mereka ni boleh tolong kita. Rupa-rupanya mereka ni gunakan kuasa tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tak ada rasa langsung nak menegakkan agama Allah. Jangan kita kata mereka pemimpin, kita rakyat, kita tak kena tuan-tuan. Kita pun kena tuan-tuan. Lagi mana kita beriman dengan Allah, lagi mana kita mengikut sunnah Nabi SAW, kita tak akan terlepas daripada soalan ditanya oleh Allah. Apa yang kita buat untuk agama Allah dari nikmat yang Allah bagi kat kita? Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita kekuatan, kekayaan semua. Apa kita guna? Adakah kita duk sibuk nak menambahkan, nak menselesakan kehidupan dunia kita? Atau kita gunakan kelebihan tersebut untuk memajukan lagi agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ni agamawan menjadi memfitnah agamawan ni satu benda yang biasa sekarang ni. Tuan-tuan sendiri boleh tengok dalam Facebook apa dan sebagainya. Bagaimana Datuk Mufti lah, Menteri Agama lah, semua dikutuk tuan-tuan. Kalau ada benda yang dikeluarkan tu tak sama dengan selera mereka tuan-tuan, kutuk habis-habisan. Padahal yang kutuk ni tuan-tuan bukanlah kata kaki mengaji pun, bukanlah ada agama kuat pun. Kita ni tak ada apa tuan-tuan, ilmu kita ni tak ada apa langsung nak dibandingkan dengan orang-orang yang macam tu. Tu pun orang kutuk. Itu juga salah satu bentuk kemusnahan. Apabila orang-orang alim, ulama-ulama mula dikeji, mula hilang, tidak diberi kepercayaan, kat siapa kita nak bergantung tuan-tuan? Siapa lagi yang nak meneruskan legasi agama Allah Subhanahu wa taala? Itu juga bentuk kemusnahan. Jadi sebenarnya hadis ni tuan-tuan, Nabi bagi satu signal yang cukup penting kat kita. Hampa dok mengamalkan riba, maka hampa akan terima kemusnahan demi kemusnahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau kita nak masuk detail lagi bab politik tuan-tuan, macam-macam kemusnahan kita tengok tuan-tuan, dengan yang pecah amanah lah, dengan yang rasuah lah dan sebagainya. Kan? Macam mana kemarin kita tengok kan, SPRM ada tangkap dia masuk dalam berita kan, pegawai yang mereka diberi amanah untuk membanteras kegiatan-kegiatan haram, perjudian dan sebagainya, mereka ni pula yang menerima rasuah untuk nak jaga orang-orang buat benda-benda yang macam ni. Bukan nak kata kat siapa-siapa tuan-tuan, tapi benda ni lah akan berlaku. Bukankah itu kemusnahan? Mungkin kita tak nampak sebab kita tak pergi, kita tak duduk situ, kita tak buat benda macam tu. Berapa ramai yang buat? Ingat tuan-tuan, bala Allah turun, semua orang kena. Nampak COVID di Malaysia ni tuan-tuan, first kali kluster yang turun, kluster paling besar, kluster apa? Kluster tabligh. Tabligh ni tuan-tuan, insya-Allah tabarakallah, antara hamba-hamba Allah yang hebat amal ibadat mereka, dengan zikir dia, dengan ta'lim dia, dengan tahajud dia, qiyam dia, bacaan Quran dia, pemurah dia, baik dia. Tapi kena mereka dulu tuan-tuan. Nak mana kata apa, Allah nak tunjuk kalau aku turunkan siapa-siapa pun boleh kena. Tapi kita seolah-olah memanggil bala Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ibni Umar qala, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirham wa tabaya'u bil ghainah wa ta'u adnabal baqar wa tarakul jihada adkhalallahu alaihim dhilla la yanzi'uhu minhum hatta yuraji'u dinahum." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud, apabila manusia menjadi bakhil dengan wang dinar dan dirham, berjual beli dengan inah, yakni salah satu daripada jenis riba, mengekori ekor-ekor lembu, yakni sibuk dengan penternakan, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, nescaya Allah akan menurunkan bencana ke atas mereka selama-lamanya sehingga mereka kembali semula kepada ajaran agama mereka.
Tuan-tuan, dalam hadis ni didetailkan lagi, dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, kalau 4 perkara ni berlaku, nescaya kesusahan demi kesusahan akan diturunkan oleh Allah sampai kita insaf taubat berhenti buat benda ni. Pertama, Nabi SAW sebut apabila manusia menjadi bakhil dengan wang dinar dan dirham. Kita yang duk sedekah ni tuan-tuan, makin hari makin kurang sedekah kita. Infak yang kita duk bagi tuan-tuan, makin hari makin nilai dia semakin menyusut. Kita duk sibuk, duk nak kumpul duit, duk nak buat tu, duk nak buat ni, upgrade kereta, tukar rumah yang tu, yang ni, apa semua. Sedekah jariah kita semakin hari semakin kurang. Sehingga tahap kita kedekut, tuan-tuan. Sehingga tahap orang minta sumbangan, kita marah, kita maki, kita kata kat mereka, hampa ni kerja nak ambil duit orang. Hampa kira nak cari wang mudah, hampa ni pemalas dan sebagainya. Sedangkan kita tak nampak, tuan-tuan. Bila orang mai jumpa kita nak minta sedekah, tuan-tuan, tak kira lah. Yang mai tu orang susah, yang mai tu orang miskin, yang mai tu orang nak buat madrasah, nak buat tahfiz, nak buat sekolah, anak yatim. Tuan-tuan, ketika mana dia mai jumpa kita, tuan-tuan, Allah hantar dia untuk kita nak dapatkan pahala yang besar daripada Allah. Kita nak pergi cari, memang tak cari, tuan-tuan, nak cari, nak bagi sedekah. Mana orang susah, mana orang nak buat sekolah, tak, tuan. Tiba-tiba kita duduk rumah, orang main ketuk, Assalamualaikum, ni kami nak buat sekolah ni, nak minta sikit lah, nak minta derma, nak wakaf ke apa ke. Kita marah dia, kita kata macam-macam kat dia, kita halau dia, tuan-tuan. Sebab apa? Bila bakhil dah mula menjadi satu benda yang bersarang dalam hati kita. Allah sebutkan bagaimana keadaan orang bakhil tu. Wala tahsabanna alladhi wala astagfirullahaladzim. Saya ada ayat Quran tu. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu menyangka bakhil itu baik bagi mereka, bahkan buruk bagi mereka. Allah mak bakhil ni perkara yang buruk, akhlak yang sangat-sangat tercela. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Kelak mereka akan dikalungkan, akan pakai satu rantai kalung di mana apa yang ada pada isi kalungan tu, ma bakhilu bihi, apa yang mereka kedekutkan sewaktu mereka hidup di dunia. Allah Ta'ala akan memberi penghinaan kepada orang bakhil. Itu pertama disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua, apabila berjual beli dengan inah. Inah ni, tuan-tuan, kalau disebut dalam kitab asal, salah satu bentuk riba, iaitu seorang membeli suatu barang dengan berhutang dari penjual, dengan syarat si pembeli itu mesti menjual semula barang tersebut kepada si penjual dengan harga yang lebih murah secara tunai. Kawan si A beli satu barang dengan si B secara hutang, nanti dia ada satu perjanjian, bila dah sampai satu tempoh, barang yang A beli kat B tadi ni, A kena jual balik kat B dengan harga yang lebih murah, dan dia akan dapat balik harga tunai. Mula-mula dia beli hutang, bila cukup habis harga tu, dia kena jual balik, dia akan dapat harga tunai, tapi harga jadi rendah. Kalaulah benda tu dia jual benda yang memang ada harga, contoh tanah, contoh emas, kan, dia beli pada waktu tu katalah satu gram duk ada RM100, dia beli 10 gram 1000. Tiba-tiba dia kata, okey, hang boleh beli, hang hutang sampai cukup sekian-sekian tempoh, hang kena jual balik kat aku dengan harga 500 kata. Dia ni pun terdesak, dia pergi buat benda tu. Itu inah. Salah satu daripada bentuk riba, penganiayaan yang berlaku. Okey, Nabi kata ini yang kedua. Mana kata riba ni sedang berleluasa, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok, cuba buka dengan mata hati, tuan-tuan. Buka dengan mata hati. Macam-macam benda pelik yang sedang berlaku di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup pun dah jadi tak aman dah sekarang ni, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, mengekori ekor-ekor lembu, yakni sibuk dengan penternakan. Allah Ta'ala bagi rezeki, ya, Nabi gunakan istilah ekor lembu. Maksudnya sentiasa duk fikir bagaimana nak menambahkan lagi dia punya ternakan. Tak kiralah lembu, kambing, unta ke apa ke, tanpa memikirkan bagaimana dia nak lakukan kebaikan, nak sedekah ke, nak berkeluar zakat ke. Dan yang keempat, Nabi SAW bagi tahu, meninggalkan jihad di jalan Allah. Orang yang meninggalkan jihad di jalan Allah. Tuan-tuan, jihad kita hari ini mungkin tak sama macam jihad Nabi dan para sahabat. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak mempertaruhkan nyawa kita nak menegakkan agama Allah.
Namun tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat pada sekarang ni, ini juga salah satu daripada jihad kita. Menuntut ilmu termasuk dalam jihad di jalan Allah. Tapi bila kita dapat ilmu tuan-tuan, jihad kita tak sempurna selagi mana ilmu yang kita dapat kita simpan seorang-seorang. Bila dah dapat, kena sebab, kena cerita, kena dakwah, bagi tahu ke orang lain semua tuan-tuan, barulah benda tu berjalan. Hari ni orang bukan dekat berjihad ke dunia tuan-tuan. Orang bukan berjihad kerana Allah, orang berjihad untuk kehidupan dia. Seolah-olah lupa seketika yang bahawa kita ni satu hari akan sampai tarikh expired kita. Kita akan mati. Perancangan kehidupan dunia kita cukup cantik tuan-tuan. Kadang-kadang boleh pergi sampai pencen tu. Macam saya ni tuan-tuan, umur tak sampai 40 hari tu duk boleh sembang tu. Ingat kalau kata pencen nanti tu, pencen 60 tu. Duk ada 22, 23 tahun lagi nak sampai pencen duk sembang dah. Tiba-tiba orang abang handai kan sampai kena mati tengah tu, selok pergi lagu tu sat. Kita punya perancangan cukup hebat. Tapi bagaimana perancangan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? 4 benda ni kalau berlaku tuan-tuan, Nabi bagi tahu Allah akan menurunkan bencana ke atas mereka selama-lamanya sehingga mereka kembali semula kepada ajaran agama mereka. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ancaman demi ancaman yang diceritakan oleh Nabi SAW terlibat langsung kepada mereka yang mengamalkan sistem riba. Baik. Nabi SAW bersabda, "An Ibn Mas'ud, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu. Qala wa qala ma zahara fi qaumir riba waz zina illa ahallu bi anfusihim 'iqab Allah azza wa jalla." Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad yang bermaksud Allah Ta'ala melaknat pemakan riba dan mereka yang berurusan dengannya, saksinya dan penulisnya, dan berkata, tidak akan tersebar riba dan zina di muka bumi kecuali ianya petanda kehadiran azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara golongan-golongan yang disebut jelas yang dilaknat oleh Allah tuan-tuan. Laknat berulang kali dah kita sebut tuan-tuan. Satu benda yang sangat teruk kalau kita kena tuan-tuan. Satu benda yang cukup bermasalah kalau kita kena. Kita sentiasa dicela, dikeji, kita disekat segala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak suka kat kita, malaikat tak doa kat kita, malaikat tak mohon ampun kepada kita. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya di muka bumi Allah sentiasa mengutuk akan kita di mana saja kita berada. Duk minta yang buruk-buruk untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laknat. Dan untuk orang yang dia melibatkan diri dia dengan riba, di sini Nabi sebut ada 4 golongan secara langsung. Pertama, pemakan riba. Pemakan riba, yang ni orang yang mengenalkan riba. Yang kedua, yang berurusan dengannya. Orang yang tahu dah pinjaman tersebut ada riba tapi pergi buat juga. Kononnya atas alasan terpaksa, atas alasan murah, apa saja alasan tuan-tuan, kita kena jauhkan diri. Hak ni nak tengok jihad kita. Saya kalau buat pinjaman konvensional murah, saya untung banyak. Tapi kalau saya buat pinjaman Islamik mengikut syariah, saya teruk kena banyak-banyak. Hak itulah jihad. Allah Ta'ala nak uji sejauh mana kita mampu untuk mengikut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita mampu untuk menghindarkan diri kita daripada melakukan maksiat dan perkara yang dilarang Allah. Itulah jihad. Kena faham konsep dia. Kita jauhkan sesuatu benda yang dibenci semata-mata kerana Allah. Itu adalah jihad. Kita membawa diri kita, mengelakkan diri kita daripada dimurkai Allah. Yang ni yang tuan-tuan, yang sekarang ni orang tak boleh nak buat. Ada orang yang buat, bukan tak ada kan. Tapi ramai yang dia tak ambil berat. Macam saya sebut hari tu tuan-tuan, bab KWSP. Lah ada syariah compliant. Ada lagi, ramai lagi orang Islam yang tak tukar daripada asal yang konvensional tu masuk ke dalam syariah. Dia kena buat sedikit urusan lah. Dia kena mengesahkan kata dia nak tukar. Hak tu ya, tu pun tak boleh nak pergi. Bukan kena yuran apa pun, bukan kena potong duit pun, tak kena. Tak mau pergi.
Alasan apa? Tak ada masa, payah nak ambil cuti. Jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kata lagu tu lah, nak abang apa lagi? Terang-terang dibuka ruang untuk membersihkan harta kita, tapi tak mau nak terima. Ini golongan yang kedua yang berurusan. Yang ketiga, saksi. Biasa kalau kita nak buat loan banyak-banyak ni kena ada saksi kan, ataupun orang panggil apa? Guarantor. Hak ni pun sama. Walaupun dia sign dia tak berkelak duit apa, dia tak dapat duit apa. Dia sign dia meredai perbuatan haram tersebut yang sedang berlaku. Dan yang keempat, penulis. Syekh buat kurungan siap-siap peguam. Kan? Kita nak beli kereta, nak beli rumah apa semua kan, dia kena ada peguam dia apa semua kan. Depa pun ada persen depa. Depa bukan kira dah halal haram ke apa ke. Depa ni kira janji kami boleh dapat persen kami. Yuran guaman kami hangpa bayar elok. Hak tu je. Kami akan buat semua dokumen kat hangpa. 4 golongan ni tuan-tuan langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka meredai urusan riba. Dan Nabi ulang balik hadis yang kita tengok awal tadi tuan-tuan. Bila tersebarnya riba dan zina di muka bumi, itu permulaan kepada datangnya azab dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan rasa benda tu masih lagi tak boleh luasa, tak apa, tuan-tuan boleh rasa tenang. Tapi untuk saya rasa benda tu dah terlalu banyak dah tuan-tuan. Bila bicara bab ni tuan-tuan, dia teringat mai tentang COVID. Yang ni saya punya konspirasi lah. Tuan-tuan, perasan tak negara China lah ni, bagaimana cara dia menawan negara-negara lain tuan-tuan? Tuan-tuan cuba cari dalam internet tuan-tuan. Cara orang negara China, mereka nak tawan negara-negara lain, dia bukan hantar askar pergi perang macam orang dulu ni, tak. Dengan cara mereka bagi pinjaman. Contoh tuan-tuan, Sri Lanka. Sri Lanka menerima sejumlah pinjaman yang cukup besar daripada negara China untuk membangunkan negara dia. Dia boleh ambil duit tu, ada perjanjian, dia boleh guna, bila mai satu tempoh yang ditetapkan, dia kena mula bayar balik. Mula bayar, bukan pinjam 20, bayar 20. Tak. Dia ada, dia punya interest bunga-bunga kira dia dan sebagainya. Bagi ini bukan sikit-sikit tuan-tuan, bilion-bilion. Terima duit banyak, seronok buat tu, buat ni, rancakkan ekonomi, buat bangunan lah, apa-apa semua. Bila mai waktu nak bayar, duit tak ada. Bila duit tak ada, hak tukang bagi pinjam ni, dia bukan heran dah, hang ada duit ke tak? Aku nak balik, sebab kita buat perjanjian, ada black and white, hitam putih apa semua, ada perjanjian. Lah ni hang kena bayar. Kami tak boleh bayar. Habis tu nak buat macam mana? Lah ni, mai aku ambil apa-apa yang ada kat hang. Dia ambil pelabuhan, dia ambil pulau dan sebagainya. Tuan-tuan boleh buka cari tu dalam internet. Bukan dekat Sri Lanka, Afrika kena. Dan yang saya tengok dalam dokumentari tu tuan-tuan, saya tengok kod Nas Daily. Nas Daily ni pun banyak kontroversi juga sebab dia satu orang Islam tapi tak macam Islam. Cuma bab ni tuan-tuan saya tengok bagaimana dia kaji tuan-tuan, nama Malaysia sangkut sama. Dia kata cara mereka nak tawan negara lain. Bila mereka duk mengamalkan riba macam ni tuan-tuan, COVID mai ikut mana tuan? Yang ni saya punya pandangan lah. Tuan-tuan jangan duk kata saya kaji apa ni, kita cari sama dah. Saya duk terfikir tuan-tuan. Mungkinkah ini juga satu petanda setelah kita baca hadis macam ni tuan-tuan? Apabila riba berleluasa, maka sedia dengan azab. Azab Allah Ta'ala datang kepada tempat mereka. Kemungkinan. Bukan nak suruh tuan-tuan percaya, saya pakai duk pergi sembang pula. Oh betul ni tak? Bukan. Cuma nak habaq tuan-tuan. Cina ni macam-macam benda jadi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka tengok, dengan gempanya, dengan yang tu, dengan yang ni, dengan virus, macam-macam benda tuan-tuan. Dengan makan pun pelik-pelik tak habis-habis, kita pun tak faham macam mana mereka hidup tuan-tuan. Tapi itu gaya mereka, kita biar pilih lah. Cuma kita nak ambil apa yang disebut oleh Nabi SAW. Riba berleluasa, standby, bala Allah akan datang satu persatu. Tak pasal-pasal dengan kita pun kena. Ni 2-3 hari lepas Penang net dot 1 kes, 3 kes, mengelupuk orang tu kan. Takut balik dah. Oh lama dah Penang tak ada, 100 hari lebih tiba-tiba mai pula. Kotlah bila kata COVID tu mai Penang, masjid nak penuh, tak penuh tak? Apa tu? Oi, dia mai balik, kita kena pergi masjid ni, doa minta ke Allah. Kalau jadi gitu lega lah juga kita kan. Takut mayang kat rumah tak? Takut tak semayang juga.
Dengar COVID mai bukan nak doa ke Allah. Pergi beli face mask lah, duk pergi beli sanitizer dah lama tinggal apa, duk pergi persiap benda tu. Macam mana tuan-tuan? Hak tu masalah iman. Benda ni kalau kita boleh ubah dalam diri dan masyarakat kita tuan-tuan, insya-Allah bala Allah Subhanahu Wa Taala dapat dijauhkan daripada tempat kita, negeri dan negara kita. Tapi itu merupakan satu benda yang cukup berat yang kalau kita boleh buat. Tuan-tuan cuba tengok nak bawa ajaran betul, ajaran Allah dan ajaran Nabi SAW. Tuan-tuan tengok penentangan yang tuan-tuan akan dapat. Tok Mufti pun dipamaki kita ni tuan-tuan. Mereka tok lagu tu lah. Tapi inilah cabaran yang sebenarnya yang kena kita sahut demi nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada nampak kepada satu kaum yang bermuamalah dengan riba melainkan akan lahir kepada mereka penyakit gila, dan tidak nampak pada sesuatu kaum perbuatan zina melainkan akan lahir kepada mereka maut, dan tiada satu kaum yang mengurangi sukatan dan timbangan melainkan Allah menahan hujan turun kepada mereka. Macam mana nak kata tuan-tuan? Benda ni berlaku kat kita. Ambil sikit apa yang Syekh Habaq dalam kitab Asai. Maksud dari hadis di atas ini harus diperhatikan oleh seluruh umat yang hidup di zaman ini. Kerana pada umumnya kesemua hal yang tersebut padanya sedang berlaku di hadapan mata kita. Padahal kita tidak pernah mengingkarinya. Malah setengah kita sampai sekarang pun masih ada yang terlibat dalam angkara yang diancam dalam hadis-hadis tersebut. Malapetaka yang dahsyat yang sedang melanda kita hari ini ialah malapetaka AIDS. Padahal Islam telah mengingatkan kita kaum muslimin dari ancaman malapetaka itu sejak 1400 tahun yang lalu. Apakah masih belum ada keinsafan lagi? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, siapa-siapa yang duk main dengan riba, Allah Ta'ala akan datangkan mereka penyakit gila. Siapa-siapa yang duk banyak dengan zina, akan lahir mereka yang banyak dengan zina, akan datang kepada mereka maut. Dan siapa-siapa yang duk tipu dalam timbangan tuan-tuan, Allah akan tahan hujan. Benda ni berlaku kat kita tuan. Berlaku tuan. Maut ni dalam keadaan yang pelik-pelik, bukan mati biasa. Mati sebab penyakit, mati sebab tu, mati sebab ni, mati sebab bencana. Tu kalau kesan daripada zina. Dan Syekh Habaq tuan-tuan, Nabi bagi tahu 1400 tahun dulu ni tuan-tuan, bagi tahu bukan saja nak suruh kita ambil iktibar, nak suruh kita buat persiapan, nak suruh kita mantapkan iman. Jangan buat benda-benda macam ni. Hampa buat, hampa juga yang dapat masalah. Mungkin hampa rasa seronok, tapi seronok tu hanya seketika dan sementara. Zina tuan-tuan, berapa lama sangat nak seronok? 4-5 minit habis ha? Riba ni nak boleh untung tuan-tuan berapa banyak sangat? Nak boleh beli apa sangat dengan untung riba ni tuan-tuan? Nak boleh beli rumah 10 kata contoh, saya ada 10 biji rumah hasil riba. Duduk-duduk berapa rumah? Sebuah tu juga. Hak lagi 9 duk biar kosong, duk habak ke orang rumah aku banyak. Lainlah 10 dia duduk sekali 10. Tak juga. Bersusun kereta, harta banyak. Kereta ada berapa? 15. Daripada kecil-kecil sampai besar-besar. Hak murah sampai mahal. Sekali keluar naik satu juga. Habis tu apa yang kita boleh bangga tuan-tuan? Tak ada apa. Apa beza rumah yang besar dengan rumah kampung kita? Serupa tu lah juga tempat berlindung, tempat kita berehat, tempat kita nak tidur. Tak ada beza tuan-tuan. Cuma nampak dari luar tu dia rumah dengan tinggi, dengan 3 tingkat, dengan besar, dengan balkoni, dengan kolam renang. Rumah kita ada apa? Adalah ruang tamu sikit, dapur bilik gua ada satu. Selesa tak tuan-tuan? Yang penting selesa. Besar-besar sangat pun tak selesa, buat apa tuan-tuan? Bilik rumah tu dia sampai 20. Duduk 2 orang. Nak buat apa? Lalah kita pun takut nak pergi tuan. Nama dah tinggal dengar bunyi pelik-pelik, nampak benda macam-macam. Biar rumah kecil kita lagi elok. Nampak tuan-tuan? Kebahagiaan tu bukan terletak pada harta tuan-tuan.
Kemuliaan tu bukan terletak pada kekayaan, tapi kebahagiaan itu terletak daripada hati bila kita dapat kebahagiaan tersebut daripada Allah. Sebab Allah yang menurunkan ketenangan dan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Fa anzalallahu sakinah fi qulubil mu'minin. Allah cerita dalam Quran. Kalau orang yang dia merasa cukup dengan apa yang dia ada, tuan-tuan, dia redha dengan pemberian Allah, dia tak mau jauhkan diri daripada benda-benda haram, riba ni semua, tuan-tuan, dia tak heran dengan harta orang. Bila tayang depan dia Ferrari ke apa ke, dia tak heran lah. Dia duk sedap dengan kancil tu. Sebab bagi dia itu dah cukup memadai untuk dia. Buat apa nak beli besar-besar kereta, hutang berlambak, duit banyak. Baik guna duit tu untuk sedekah. Allahu Akbar. Cukup cantik kalau boleh dapat macam tu. Okay? Disebut sendiri oleh Nabi SAW. Satu persatu balak yang cukup berat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Dalam satu hadis yang panjang, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan riba akan diazab dengan berenang di sungai merah yang seumpama darah sejak dia mati sampai hari akhirat kelak. Dan akan disuapkan dengan batu-batu yang berasal daripada harta yang haram yang dikumpulkan semasa ia hidup di atas dunia. Dia dipaksa menanggung siksaan itu serta disuapkan batu-batu daripada api neraka sebagai balasan kerana dia telah menelan harta yang haram di dunia dahulu. Inilah balasan di alam barzah sebelum disiksa pada hari kiamat serta dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, masuk kubur start azab. Main dengan riba, masuk kubur azab mula. Kubur tu kita nak duduk berapa lama pun tak tahu, tuan-tuan. Sementara nak kiamat, nak hancur habis apa semua, tak tahu berapa lama. Dalam kubur duk kena balon dah, duk kena tribai dah, tuan-tuan, duk kena suap batu-batu daripada neraka. Nak sangat makan harta riba kat dunia, duduk dalam barzah, itulah makanan kita. Tadi kita tengok dah bila bangun kan di akhirat kan, perut besar penuh dengan binatang, tak cukup dengan duk kena seksa makan, bangun nanti sebab tu perut jadi gendut kot, tuan-tuan. Duk kena suap dengan batu neraka yang panas dia tak hilang-hilang. Ditambah pula dengan bisa binatang-binatang yang diutuskan oleh Allah untuk menyiksa hamba tersebut. Allahu Akbar. Jangan lupa, tuan-tuan, sehari di dunia, sehari di akhirat, kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Surah Sajdah. Seperti 1000 tahun kiraan kehidupan kita di sini. Kalau kita kata mahsyar ni, sementara nak tunggu boleh start hisab, mahsyar ni 5 hari, contohlah kata 5 hari sudah, tuan-tuan, 5000 tahun, tuan-tuan, nak menahan siksaan, tak kena masuk neraka lagi. Tu tak cerita neraka lagi, dak lagi panjang lagi, nak kena hisab, nak kena timbang, nak kena pi lalu depan haud dulu, kemudian nak kena pi ke as-sirat pula. Oh, tu semua panjang punya cerita, tuan. Antara amalan yang disebut jelas azab dia ada dah semula daripada barzah lagi, salah satu dia riba. Start mati ada dah, tuan. Kita nak meribak lagi, kita nak kuih benda haram lagi, fikir-fikirlah, tuan-tuan. Kalau dah terbuat, dah buat macam mana, tuan-tuan? Kalau boleh kira balik, kiralah banyak mana yang telah kita buat. Keluarkan balik, agak-agak bagilah, sedekahlah. Cari tak mana-mana tempat yang boleh dimanfaatkan orang ramai, masjid, sekolah, jalan raya ke apa ke, bagi, tuan-tuan. Niat, ini adalah riba yang dulu aku makan. Boleh berkelak balik, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan dapat redha dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak baloi, tuan-tuan. Kalau kita duk makan riba, duk dapat untung tahun-tahun daripada bank kan, yang konvensional, berapa sangat, tuan-tuan? Simpanan kita bukan banyak mana pun nak dapat untung yang seronok. Boleh 1000, 2000, tu pun kita rasa banyak dah. 1000, 2000 lah ni beli apa, tuan-tuan? 1000 ni kalau bawa kata semua jemaah kita ni yang duk ada ni pergi lepak kedai tom yam ke ikan bakar, tuan-tuan, tak cukup 1000. Tak cukup. Kira 1000 ni nilai dia tak besar mana pun. Pasal yang tu
duk nak kena berenang dalam sungai merah yang penuh azab, nak kena suap dengan batu neraka, binatang-binatang akan terus menggigit dan menyiksa kita, malaikat akan pukul kita, balui ke tuan-tuan? Sama-sama kita fikir. Tapi insya-Allah jawapan semua akan keluar, tak balui. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni Allah ceritakan kepada kita sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah Taala nak kita ni jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Mungkin Allah Taala uji kita, boleh tengok orang-orang yang depa mengamalkan riba, kehidupan depa nampak tu, pakaian depa, kereta depa, kehidupan depa nampak gah. Tuan, gah dunia ni tuan-tuan, sat dia. Sat dia tak lama tuan-tuan. Tambahlah ni pun tuan-tuan, Allah rasa-rasa tuan-tuan lah, umur tuan-tuan boleh pergi 100 ya? Tanyalah, rasa-rasa boleh pergi ya? Ni duk ada ni pun dah tak larat dah tuan-tuan. Mata pun kau tak nampak, telinga pun kau tak dengar, rambut pun kau botak dah tuan-tuan, gigi pun sebatang duk luruh dah tuan-tuan. Nak pergi 100 bak. Hak teraduk ada lagi pun tak larat dah tuan-tuan. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Kita nak redha Allah. Kita nak pengampunan Allah. Kita nak Allah Ta'ala terima kita, redha kita. Macam mana Allah Ta'ala sebut, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, surah Al-Fajr. Kita nak pulangnya kita nanti dalam keadaan Allah redha kita sebagai hamba dia, kita redha Allah sebagai Tuhan, pakat saling meredha, baru kita boleh dapat fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hang ni termasuk daripada golongan hamba-Ku, maka masuklah ke dalam syurga-Ku. Mudah-mudahan itulah tempat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sejauh mana dosa yang boleh kita jauhkanlah tuan-tuan. Kalau benda yang telah kita lakukan tuan-tuan, masing-masing ada kisah silam. Masing-masing ada jahil dia, masing-masing ada salah dia. Jangan duk kenang hak tu sebagai benda yang akan mencacatkan ibadat kita. Saya taubat macam mana Allah tak nak terima, saya ni teruk daripada dulu lagi. Jangan tuan-tuan. Sebab Allah tak pandang pada asal kita, Allah pandang pada akhir kita. Lagi mana duk hidup, istighfar, taubat, mohon ampun ke Allah, berhenti daripada segala-segala benda-benda yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan kemungkaran, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti, insya-Allah. Termasuklah juga dengan riba yang sedang kita tengok pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk dijauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sehingga cukup setakat tu. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang tuan-tuan, orang amalkan kebaikan yang kita buat tuan-tuan, ingat itu bonus kita. Masuk barzah pun Nabi kata kan, pahala akan berhenti kecuali 3. Salah satu, ilmin yuntafa'u bih. Lagi mana orang amalkan kebaikan, ganjaran kebaikan Allah Ta'ala akan kirim kat kita walaupun kita telah mati, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup, di sini saya dah buat mai tuan-tuan satu kupon dana. Nak minta sikitlah sumbangan daripada tuan-tuan, siapa-siapa yang nak memberi sumbangan ataupun wakaf terhadap pembangunan balai tahfiz dan tempat riyadhah di sekolah saya, Madrasah Khaidah Islamiah. Kita nak upgrade surau tu, kita nak bagi elok untuk pelajar lebih selesa menghafal Quran untuk budak-budak tahfiz kita. Jumlah kita perlukan lebih kurang RM110,000. Jadi kita buat dalam bentuk kupon. Satu kupon ni ada RM10. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan wakaf untuk diri tuan-tuan, mak ayah dan sebagainya, insya-Allah lepas isyak ni saya akan tunggu di belakang sana, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.